Hai, Assalamualaikum, saya Fiz Sahrudin dan dalam ulasan hari ini saya nak mengulas Samsung The Freestyle. Sebuah projektor yang kompak, kecil, mudah alih dan menyasarkan golongan-golongan muda. Jadi adakah Freestyle ini memang stylo atau hanya sebuah tin Milo yang mahal? Untuk tahu saya punya konklusi tentang projektor ini, sila tonton ulasan ini daripada awal sehingga akhir. Mulakan dulu dengan benda yang saya suka. Pasal cakap tentang benda yang suka lebih mudah daripada cakap benda yang orang suka. Dan benda pertama saya suka ialah rekaan. Anda lihat saja, ini adalah sebuah projektor yang boleh muat dalam telapak tangan. Saiznya amat kecil dan amat ringan. Ya, kalau anda ingat saya punya review The Premier yang 2-3 bulan yang lepas, saya kata memang projektor tu bagus tapi ianya besar. Masa kami lakukan aman serumpun beberapa bulan yang lalu, kena bawa satu troli masukkan dalam kotak pasal ianya memang suka nak dibawa ke mana-mana. Dengan The Freestyle ini anda tengok, saya boleh pegang macam ni saja, boleh masuk dalam bag dan ada penutup pada bahagian hadapan untuk memastikan lensa tak rosak. Jadi ianya memang direka khusus untuk anda gunakan bukan sahaja dekat rumah tetapi juga di luar. Dan oleh itu, satu lagi ciri menarik yang ada pada The Freestyle ialah satu, ianya boleh dikuasakan dengan menggunakan power bank. Ya, betul. Jika anda tak mau beli dia punya special adapter yang ditawarkan oleh Samsung pada harga $999, anda boleh bekalkan kuasa pada The Freestyle dengan power bank yang menyokong PD 18W dengan sambungan USB Type-C. Seterusnya, satu lagi yang saya suka ialah dari segi versatile. Anda lihat saja, leher dia boleh berputar 180 darjah. Jadi technically anda boleh tembak ke depan, tembak ke atas atau tembak ke muka sendiri dengan mudah. Saya dah review banyak projektor sejak bekerja ke Aman, tapi ini adalah projektor pertama yang mempunyai tahap kebebasan yang saya tak lihat pada projektor-projektor lain. Dan satu lagi membuatkan ia menarik, walaupun ia kompak, walaupun ia sebuah projektor, ia masih lagi sebuah sebuah televisyen pintar kerana menggunakan sistem operasi Tizen. Jadi anda tahu Tizen digunakan pada kesemua televisyen pintar Samsung, tak kira lah yang QLED ke LED ke projektor macam The Premier ke, sistem operasi yang sama. Jadi anda tahu sokongan perisian amat bagus, ada Netflix, ada YouTube, ada HBO Go. Cuma sekarang isu ialah Disney Plus saja tak ada pasal tak tahu kenapa Samsung dan juga Disney Plus Hotstar tak lagi tawarkan dekat Malaysia. Aside from that, bagi mereka yang memerlukan connectivity, ada sokongan untuk melontar kandungan daripada telefon Samsung terus kepada The Freestyle secara nirwaya, dan juga anda boleh menyokong AirPlay 2. Jadi kalau anda ada ekosistem Apple misalnya, anda boleh melontarkan kandungan terus kepada Freestyle tanpa sebarang isu. At the same time, kalau anda rasa saya tak nak lontar, saya nak pakai kabel, ada sambungan micro HDMI pada bahagian sisi, dan sambungan ini membolehkan anda untuk menyambungkan pelbagai aksesori yang mungkin anda ada di rumah. Cakap pasal USB Type-C tadi, dekat sini anda rasa kenapa ada Type-C kan? Pasal di sinilah sumber kuasa. Dan kalau anda buka kotak sekarang, saya agak terkejut pasal membekalkan kuasa kepada projektor yang kompak ini ialah hanya pengecas telefon 18W yang kecil tu, anda sambung terus. Jadi di awal tadi saya cakap bahawa The Freestyle ni menyasarkan golongan muda. Jadi apakah ciri yang menyasarkan golongan generasi Z dan generasi seterusnya ini ialah ambience mode. Jadi ambience mode ni kalau anda ingat ditawarkan oleh Samsung pada diorang punya televisyen QLED macam The Frame misalnya. Jadi terdapat beberapa pertetapan. Jadi kalau katakanlah anda gunakan ini ketika camping nak menyambut hari jadi misalnya, dah ada preset untuk happy birthday, congratulations dan segalanya. Jadi bagi mereka yang tak nak gunakan grafik tersendiri, ada beberapa preset untuk ditayangkan dekat skrin untuk melakukan sambutan-sambutan tersebut. Tapi yang saya rasa paling signifikan tentang The Freestyle ialah bunyi. Dalam pengalaman saya gunakan projektor, biasanya bunyinya agak bising sampai kalau kita menonton TV terganggu dengan bunyi kipas dan deruman yang agak kuat. Dan pada The Freestyle ini saya hampir tak dengar, dan bila saya gunakan decibel meter, ianya sekitar 30 ke 40 desibel, tapi bila anda letak lagi dengan speaker pada bahagian bawah ni, anda hampir tak dengar ia berbunyi ketika beroperasi. Dan ala-ala saya cakap pasal speakernya walaupun hanya 5W, cukup terang, cukup lantang. Cuma of course bila anda ada speaker mono, anda tak boleh expect bunyi yang paling mantap.
Sungguh pun begitu, satu lagi yang saya perlu sentuh ialah dari segi format, menyokong HDR tapi hanya HDR10, dan akhir sekali resolusi hanya Full HD walaupun boleh memancarkan kedongan dengan saiz 30 ke 100 inci ke mana-mana permukaan yang rata. Okey, saya dah cakap pasal benda-benda positif, masa untuk bercakap tentang perkara negatif pula, pasal saya rasa perkara negatif yang saya akan sentuh ini akan membuatkan anda berfikir dua kali nak beli The Freestyle. Pertama sekali ialah keterangan. Apabila anda gunakan projektor, anda mahukan visual yang terang, visual yang stabil, dan paling penting sekali visual yang mudah untuk anda tetapkan pada skrin. Dan dengan hanya keterangan 230 NC lumen, ini bukan keterangan yang baik. Dalam bilik yang gelap sekalipun, saya rasakan keterangannya tak bermaya. Gambar yang dipapan pada skrin juga tak nampak warnanya menyerlah, tak macam The Premium. Mungkin saya dah terlalu biasa dengan high-end projector. Bila gunakan projektor yang hanya 230 NC lumen, membuatkan saya rasa tak memuaskan langsung. Kalau ada sumber cahaya sedikit pun, gambar terus jadi yang kata wash out, tak cantik. Jadi tak bagus. Dan menambahkan tak bagus lagi ialah sistem keystone automatic. Bagi mereka yang tak pernah guna projektor, keystone ni ialah untuk memastikan imej yang anda tengok kat skrin adalah 4 segi yang tepat. Tak kira mana-mana anda gerakkan lehernya. Dan sistem keystone yang digunakan pada The Freestyle tak perfect. Kalau saya gunakan 10 kali, mungkin dah 5 kali sahaja ia mampu menawarkan grafik yang memuaskan. Kemudian saya kena guna manually every time untuk pastikan sudut ni okey, yang ini nampak cantik, fokusnya nampak memuaskan. Jadi bagi sebuah sistem automatik, saya nak pastikan ianya berfungsi dengan baik sepanjang masa, bukan 50% of the time. Seterusnya yang lebih serius saya rasakan ialah lagginess. Okey, kita bercakap tentang Samsung, syarikat yang terkenal dengan produk audio visualnya yang baik. Jadi apabila saya mengulas Samsung, saya perlu bandingkan dengan produk-produk mereka yang lain. Dan pada hemat saya, perisian yang digunakan pada Freestyle ini tidak memenuhi standard of excellence yang kita kaitkan dengan Samsung. Pertama sekali ialah laggy. Bayangkan kalau saya guna masuk ambience mode, saya tekan ambience mode, saya katakan saya nak ambil latar belakang kaleidoskop yang ada ditawarkan pada perisian, saya kena tunggu on average 3 ke 4 saat sebelum dia tunjuk. Jadi kalau saya nak try 2-3 ambience mode, saya perlu tunggu. Setiap kali saya tukar, perlu tunggu. Setiap kali tukar, perlu tunggu. Jadi memenatkan tak rasa seperti sebuah peranti premium yang ditawarkan oleh Samsung dalam kesemua produk AV mereka. Nak tambah teruk lagi, saya rasa ialah saya tak puas hati dengan controller dia. Walaupun controller dia jenis USB Type-C, tak perlukan bateri. It's a convenience yang saya suka. Tapi tengok saja rekaannya. Terlalu kecil, tak ergonomik, dan dosa paling besar mungkin ialah ada 4 bintasan dekat butang ini untuk Netflix, Prime Video, Disney Plus dengan Samsung TV Plus. 2 pada butang ini tak boleh guna dekat Malaysia. Jadi satu lagi tak ada perisian daripada Samsung untuk ubah, kata nak tukar kepada Netflix, nak kena tukar kepada YouTube ke, nak tukar kepada HBO Go ke, tak boleh. Jadi butang pun rasa mushy, tak sebaik dengan banyak alat kawalan jauh yang saya dah gunakan pada peranti Samsung yang saya ulas sebelum ini. Sebenarnya lagi ciri yang mereka iklankan ialah dipanggil sebagai ambient light, di mana anda boleh tukar warna yang dipaparkan pada LED dan anda boleh jadikan ini sebagai lampu. Dia harap ringan, ini projektor. Dan saya tengok pada spec sheet dia ada 20,000 jam sahaja hayat pada lampu LED. Adakah anda nak gunakannya sebagai lampu 2-3 jam, berapa kali pakai mesti akan habis. Jadi saya rasakan ialah ciri yang menarik tapi akan memendekkan hayat lampu mentol yang digunakan pada The Freestyle ini. Seterusnya ialah harga. Ini yang orang kata paling akhir lah menyebabkan saya rasa tahu hati, pasal anda rasa untuk projektor macam ni berapa ringgit? Dekat Malaysia harganya sebenarnya RM4,999, hampir RM5,000. Dan bagi sebuah projektor yang compact dan segalanya, harga jual RM5,000, saya expectkan something better. Pasal saya dah gunakan beberapa televisyen pintar Samsung pada harga yang lebih rendah. Pengalamannya jauh lebih baik, pengalamannya jauh lebih memuaskan. Tapi pada harga RM4,999, saya rasakan Samsung perlu melakukan banyak penambahbaikan untuk Freestyle kedua. Saya tahu bila kita cakap pasal Samsung dan produk generasi pertama mereka, selalunya ada beberapa isu yang hanya akan diselesaikan pada generasi seterusnya. Jadi sebagai konklusi, adakah saya sarankan anda membeli produk ini? Susah sikit. Pasal ianya unik tetapi kurang praktikal.
Orang kata kan unik ni macam sesuatu nilai yang bagus, tapi kita tahu orang yang ada 3 kaki pun unik, kereta ada 3 roda pun unik, tapi adakah ia praktikal? Malang sekali bagi The Freestyle, ianya memang peranti yang stylo dengan saiz macam tin Milo, tetapi kurang praktikal untuk iterasi yang pertama. Hanya boleh saya sarankan bagi mereka yang perlukan sebuah produk yang compact, mudah dibawa ke mana-mana dan tak rasa RM4,999 sebagai sesuatu yang ekspensif ataupun eksesif. Jadi untuk waktu ini saya rasakan Samsung perlu hasilkan Freestyle 2 yang lebih baik, lebih praktikal dan pada harga yang mungkin lebih sesuai dengan situasi ekonomi sekarang. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Effie Sahrudin untuk kali ini. Untuk ulasan Samsung The Freestyle, macam biasa jika suka like dan jika anda mahu lagi video seperti ini, sila langgani kami punya website dekat YouTube dan juga Amazon My. Bye-bye.